Bedazuk gang, Assalamualaikum, welcome back to my channel Agus Zaidi. Okay, korang tengok gaya yang baru, image yang baru, logo yang baru. Apa kata kalau korang layan intro yang baru? Bedazuk. Come on guys, we gotta kick it. Alright, it's morphin' time. Tyrannosaurus! Triceratops! Mastodon! Saber-tooth tiger! Okay kan, video kali ni aku nak berborak sedikit lah tentang chapter One Piece yang terbaru, iaitu 1004. Apa yang ada dalam chapter tu dan apa yang terjadi dalam chapter tu. So, jom kita layan. Okay, chapter 1004 diberi tajuk Kibi Dango. So, menurut aku, chapter 1004 ni dia merangkumi ataupun dia menyeluruhi cerita tentang Kibi Dango, iaitu kemampuan milik Otama. Chapter dimulakan dengan Speed telah pun membagi-bagikan beberapa Kibi Dango kepada beberapa gifters serta headliner, sebagai contoh Briscola. Dan Dan kemudiannya Speed telah pun teringat kembali tentang Otama yang teringin sangat pergi ke Onigashima untuk membantu pasukan-pasukan pemberontak. Kemudian Speed telah pun membantu Otama dengan membawa Otama ke Onigashima dengan menaiki kapal milik Speed. Di dalam kapal Speed, Otama telah menyediakan senjata rahsia, iaitu Kibi Dango milik Otama. So Otama pun buat seberapa banyak yang boleh, sehinggalah Otama ni terasa macam dah tak ada tenaga dah, sampai membuatkan Otama ni pingsan. Satu kali dulu. Sorry kalau aku makan, sebab kita kan buat santai. Cantik. Selain daripada Speed, ada Gazelman dan juga Daifugo yang menjadi bawahan kepada Otama buat masa sekarang. Sedikit demi sedikit, gifter mahupun headliner yang mempunyai kekuatan buah Devil Smile telah pun beralih arah daripada kumpulan Kaido menjadi kumpulan Otama. Dan kemudian scene beralih kepada pertarungan antara Franky dan juga Sasaki. Pertarungan antara Franky dan Sasaki agak sengit sehingga menyebabkan bawahan Sasaki ini telah pun ada macam menyekat sendi milik Franky sehingga Franky tidak mampu bergerak. Tolong. Terus setelah Franky disekat sendi-sendinya, tak boleh bergerak, Sasaki telah pun mengambil kesempatan untuk melanggar Franky menggunakan tanduknya. So dalam masa sama, tengah-tengah jalan, tengah-tengah langgar, Franky terdengar jeritan Usopp dan juga Nami. Sebaik saya mendengar jeritan Nami dan Usopp, Franky terasa macam ada bantuan datang. Tapi sayang, kusangkakan panas berterusan. Rupanya hujan di petang hari. Usopp dan juga Nami dikejar oleh beberapa gifter di belakangnya. Dan sebab itulah Usopp dan juga Nami menjerit meminta tolong supaya Franky ni menolong mereka. Tapi dalam masa sama sebenarnya Franky ni minta ditolong. Faham? Kejap dulu, kita makan dulu. Kepik pisang gang. Kemudian scene ditunjukkan saat Sasaki ingin melanggar Franky. Sasaki berkata, inilah akibatnya jika jumlah yang kecil melawan jumlah yang besar. Kemudian dinafikan serta diberontak oleh Otama. Dan Otama mengatakan inilah puncanya dia berada di sini untuk membalikkan keadaan. Hancur. Jadi bila terdengar ayat daripada Otama, Sasaki macam terkejut. Dan nampaklah Usopp dan juga Nami hanyalah berpura-pura. Ternyata gifter-gifter yang mengejar mereka tu rupanya adalah dah pun menjadi anak buah kepada Otama. Nice. Jadi gifter-gifter yang menjadi bawahan Otama telah pun membantu Franky sehingga Franky boleh melepaskan diri daripada dilanggar oleh Sasaki. Dan akhirnya Sasaki telah pun melanggar anak-anak buahnya. Kemudian Sasaki terdengar satu suara, sama ada Page One ataupun Ulti, telah mengatakan bahawa gifter-gifter yang lain telah pun mengkhianati mereka. Dan dalam masa yang sama, Ulti telah pun melompat ingin membuat headbutt kepada Nami. Serangan yang 4 kepala tu. So Ulti lompat nak attack sambil berkata mungkin mereka menggunakan suatu kuasa istimewa. Sambil nak gitu, Nami pun dah ready memberikan satu kuasanya yang diberi nama Thunderous Tempo. Menembusi badan milik Ulti. Dan Ulti pun terciduk lah ke bawah. Yelah, kena kara kan, terciduk. Tapi pada aku
Alter adalah Tobiropo, so tak mungkin akan kecundang macam gitu saja. Dan kemudian scene beralih kepada Usopp yang meneruskan perjuangan dia, iaitu memberi makan kepada gifter-gifter yang belum diberi makan. Macam gitu. Setelah gifter-gifter ni diberi makan dan menjadi, kata secara automatiknya telah pun menjadi anak buah kepada Otama. Jadi Sasaki ni macam terkejut, apa yang berlaku, apa yang terjadi. Dan dalam masa Sasaki terkejut ni, Franky telah pun mengambil kesempatan untuk menyepak kepala Sasaki dan mengeluarkan pedang. Teknik terbaru dia iaitu Franky Sword V Flash. Maka berdarahlah luka yang lama. Maka berdarahlah badan Sasaki. Setelah itu scene pun beralih ke scene Sanji. Sanji yang kata secara totalnya telah pun ditahan oleh Black Maria. Di sini kita nampak walaupun Sanji ditahan, tapi Sanji still lagi boleh melawan anak buah Black Maria, iaitu dengan beberapa orang lelaki. Tapi macam biasa Sanji tetap tidak akan melawan wanita. Padah. Sanji diminta untuk memanggil Nico Robin menghadap Black Maria. Dan Black Maria kata kalau Nico Robin datang, dia akan menghancurkan tubuh badan Nico Robin supaya Nico Robin tidak boleh melarikan diri. Tapi jangan risau, kami tidak akan membunuhnya, kata Black Maria. Dan Sanji pun menjawab, jangan pandang rendah dengan Nico Robin. Kemudian scene beralih kepada salah seorang anak buah Kaido telah pun menjumpai Nine Skybird yang telah disorokkan. Dan kemudian si anak buah Kaido ni telah pun memberitahu King supaya cepat untuk pergi ke lantai 2, tingkat 2, dekat bahagian bilik harta. And King cakap, aku tengah dalam kesusahan, jadi tolong sesiapa yang ada berdekatan pergi untuk membunuh Nine Skybird itu. So Black Maria pun menawarkan diri dia untuk pergi membunuh Nine Skybird. And anak buah Kaido yang kecil tu kata, tolong cepat sikit sebab di dalam tu bukan ada 9 orang tetapi 10 orang. Dan seorang itu tengah pun membantu Nine Skybird. And chapter pun tamat. 1004 tamat, di mana siluet lagi sekali 1003 kita nampak siluet Kaido berubah menjadi form hybrid. 1004 siluet lagi tentang seorang yang telah pun membantu Nine Skybird. Siapakah dia? Okey, so kita huraikanlah. Di dalam chapter ni kita nampak yang Kibidango ni berkesan dekat beberapa gifter dan juga lainnya untuk membalikkan keadaan. And kuasa utama ni cukup hebat. Kemudian scene beralih kepada Franky dan juga Sasuke fight. And kita nampak yang Sasuke dengan Franky fight boleh tahan Fight. Cantik. Lepas tu kita nampak yang Sanji, oh damn. Sanji, okay, aku salah seorang peminat Sanji lah. Tapi agak kecewa bila Sanji diperlakukan sebegitu rupa. And aku harap Sanji still lagi menjadi hero. Sebab kalau kita tengok dekat Alabasta, Sanji lah hero. Dekat Little Garden pun Sanji lah hero. Dekat Skypiea pun Sanji lah hero. Sebab Sanji ni dia macam di balik tabir tau. Tiba-tiba datang muncul jadi hero. And aku harap di dalam arc Wano ni juga, walaupun Sanji ni diperkotak-katikkan sebegitu rupa, ibarat macam dekat Enies Lobby, dia kalah lawan dengan Khalifa. Kali ni dia kalah lawan Black Maria. Dekat Enies Lobby, Sanji bangkit. Dia menyelamatkan Usopp. And aku harap kali ni maybe Sanji bangkit untuk melawan dengan orang yang pangkat lebih tinggi lagi. Come on lah, Sanji kot. Bukannya bawahan lagi. Sanji kot, the trio monster. Franky dah lawan Tobiropo. Jinbe dah lawan dengan siapa tu? Pushu. Takkan Sanji kalah? Okey, tak apa. Potong. Aku haraplah Oda tunjukkan miracle untuk fans Sanji. Okey. So, ending untuk chapter 1004 ni, mereka telah pun menemui Nine Skybird, tapi bukan ada 9, ada 10 orang. And satu orang sedang membantu mereka. Pada menurut aku, itu adalah Hiyori. Kenapa aku cakap Hiyori? Sebab Hiyori baik dengan Nine Skybird. And kalau Otama boleh pergi dekat Onigashima, takkan Hiyori nak bersembunyi. Ini berkaitan dengan
maruah bapak dia. Ini berkaitan dengan maruah keluarganya. Ini berkaitan dengan maruah Wano aku ni. Takkanlah dia duduk goyang kaki tahu-tahu settle. So aku harap, aku anggap itu adalah Hyori yang sedang membantu. Yalah, Hyori masa kecil dijaga oleh kawan Matsu. Kemudian bila kawan Matsu dipasukkan ke penjara, dia dilindungi oleh Denjiro. Jadi mestilah Hyori ni berhutang budi dengan Nine Skybird, betul tak? So macam mana menurut korang semua? Kalau korang berpendapat macam aku, kalau korang ada pendapat-pendapat lain, korang just drop komen kat bawah. Kita bincang sesama nakama. Right? So, itu sajalah untuk video kali ni, 1004 review. Kalau tidak aku buat reaction, tapi video kurap. Jadi apa yang aku faham tentang 1004 tu, aku just review je lah. Tak dapat nak buat reaction bagai. Tak dapatlah korang dengar aku berbahasa Indonesia. So itu saja video kali ni. So pada siapa yang baru sampai dalam channel ni, mohon je sebaik korang subscribe, like, share, komen. Tak lupa tekan button notification untuk tak terlepas dengan video-video aku selepas ni, right? Akhir kata pada aku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum. Berdezuk.